Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asri bin Abdul Aziz dari Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Pendidikan Teknik Banar Instek akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Bagi menjalankan tugasan ini, pelajar yang terlibat adalah pelajar semester 4 iaitu ambilan Jun 2019, semester 2 tahun 2. Sementara kursus-kursus yang terlibat adalah 2 kursus iaitu PRKA 3012, Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran RBT Sekolah Rendah, dan RBTS 3093, Pedagogi RBT Sekolah Rendah. Kita tengok kepada big idea bagi KPPB ini ialah bagi kedua-dua kursus ini dicantumkan yang akhirnya kita mendapat big idea-nya lah, iaitu amalan guru memacu kemenjadian murid. Kalau kita lihat gambar Raja Van dalam slide di sana, pertindahan antara kursus ini iaitu PRKA dengan RBTS, maka dia menghasilkan big idea-nya ialah amalan guru memacu kemenjadian murid. Seterusnya kita lihat essential question. Ada 3 yang akan difokuskan di sini iaitu aktiviti, nilai dan strategi. Dalam aktiviti kita akan melihat bagaimana soalannya ialah bagaimana, dan dalam nilai kita lihat kenapa perlu nilai-nilai dan strategi. Kita akan melihat kepentingan serta bagaimana ia dijalankan ataupun ia dilakukan. Okey, kita pergi kepada yang lebih mendalam lagi, iaitu apakah essential question bagi kedua-dua kursus ini. Yang pertama kita lihat RBTS 3093 iaitu pedagogi RBT Sekolah Rendah. Yang pertama adalah sebagai pemudah cara melaksanakan pelbagai aktiviti berpusatkan murid. Apakah aktiviti yang dapat disediakan supaya dapat mencabar minda murid sehingga murid bertindak lebih aktif. Yang keduanya ialah bagaimanakah guru dapat melahirkan murid yang produktif tinggi, mahir dalam komunikasi serta mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Dan yang ketiga pula ialah melalui aktiviti yang berpandukan strategi berpusatkan murid, apakah nilai yang diterapkan oleh seseorang guru dalam kalangan murid supaya dapat memacu kemenjadian murid. Kita lihat pula essential question untuk PRKA 3012, ada 2 sahaja di situ, iaitu bagaimanakah professional learning community ataupun PLC ini dapat membantu guru untuk mencapai matlamat ke arah kemenjadian murid. Soalan keduanya adalah bagaimanakah kualiti pribadi dan nilai dalam profesionalisme keguruan memberi sumbangan bagi melahirkan murid memacu ke arah kemenjadian murid. Okey, di sini adalah dia punya model, iaitu backward design model. Okey, yang pertama kita lihat dalam melaksanakan tugasan ini, yang pertama kita melihat kita perlulah menentukan hasil pembelajaran bagi kedua-dua kursus ini. Untuk PRKA 3012, hasil pembelajarannya ialah membincangkan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, mereka cipta satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakan strategi. Yang ketiga ialah komuniti pembelajaran profesional ataupun PLC berbantukan pelbagai sumber. Sementara hasil pembelajaran RBTS 30983 iaitu pedagogi pembelajaran bermakna, iaitu pedagogi sekolah rendah, menghuraikan secara lisan dan bertulis strategi, kaedah dan teknik pengajaran reka bentuk dan teknologi sekolah rendah melalui kerjasama berkumpulan, menghasilkan rancangan pengajaran harian berdasarkan DSKP reka bentuk teknologi sekolah rendah. Dan ketiga ialah menghasilkan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi melalui rujukan pelbagai sumber maklumat. Evidennya ialah bagi kursus RBT
S3093. Tugasan satunya adalah menyediakan RPH. Tugasan duanya adalah penulisan akademik. Manakala PRKA 3012, tugasan satunya ialah menyediakan RPH, iaitu sama, dan tugasan keduanya adalah PLC. Seterusnya, rancang arahan tugasan. Kalau tuan-tuan dan puan yang lihat di sini bahawa apabila kita sampai ke sini, kita akan mendapati bahawa ada kombinasi tugasan, kombinasi kata kerja bagi menampakkan ia adalah KPPB. Kita lihat sama-sama bagi PRKA 3012, pelajar dapat pengetahuan asas dalam membina RPH. RPH itu ialah rancangan pengajian harian yang mengandungi semua komponen penting dengan menggunakan format yang betul untuk kegunaan semasa menjadi guru. Sementara RBTS 3083, pelajar dapat pengetahuan asas dalam membina RPH yang mengaplikasikan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi yang sesuai dengan menggunakan format yang betul untuk kegunaan semasa menjadi guru. Kalau kita perhatikan di situ, perkataan yang dimerahkan itulah yang menunjukkan pertindahan dia ataupun persamaan dia. Di mana dalam kedua kursus ini, pelajar perlu membina RPH, rancangan pengajaran harian. Yang dimerahkan itu. Di situlah akan timbulnya nanti KPPB-nya. Okay. Sekarang kita lihat kompetensi global 6C. Iaitu 6, iaitu pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, sahsiah, kewarganegaraan dan kolaboratif. Yang mana dalam menghasilkan KPPB ini, kita perlu memasukkan supaya kompetensi global 6C ini dapat dilihat dalam KPPB yang akan kita buat. Okay, sekarang kita lihat kemahiran 6C dan indikatornya. Yang pertama adalah pemikiran kritis. Indikatornya adalah pelajar mestilah berfikir secara kritis bagaimanakah menghasilkan RPH supaya ia menampakkan kemenjadian murid sewaktu PDP dijalankan. Kemenjadian di situ maksudnya adalah adakah objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru itu sendiri tercapai ataupun tidak. Kemudian yang keduanya adalah kreativiti. Pelajar dikendaki berfikir bagaimana untuk menghasilkan serta aktiviti-aktiviti dalam kelas bagi menghasilkan PDP yang berkesan. Jadi kreativiti ini perlu dijelmakan sewaktu proses PDP ataupun dalam masa merancang bagi menghasilkan PDP yang berkesan. Komunikasi ini sudah tentulah pelajar berkomunikasi semasa membina RPH. Mereka boleh bertanya kepada kawan-kawan, mereka boleh bertanya kepada pensyarah dan di situ berlaku komunikasi di situ. Sementara sahsiah pula adalah pelajar menunjukkan sikap yang berintegriti semasa membina RPH. Maknanya tidak meniru walaupun mereka boleh berkomunikasi antara satu sama lain, bertanya kepada kawan-kawan, tapi mereka tidak meniru. Maksudnya setiap pelajar itu menghasilkan RPH yang berbeza. Kewarganegaraan dalam melaksanakan tugasan pelajar merasa bertanggungjawab menjelmakan kemenjadian murid bagi generasi akan datang. Ini adalah sangat penting kerana untuk menjadikan sebuah negara itu maju, maka sistem pendidikannya mestilah berkesan. Kemudian kolaboratif, ini jelas dalam PLC di mana pelajar perlu berkolaboratif dengan guru-guru sewaktu menghasilkan PLC ini. Saya berikan satu contoh projek dalam KPPB ini, iaitu ini adalah projek yang dibuat, iaitu PLC. PLC adalah singkatan Perkataan Professional Learning Communities di mana telah wujud dalam kalangan pendidik pada tahun 1960-an lagi. PLC adalah usaha para pendidik yang berkomited secara kolaboratif bagi meningkatkan prestasi murid ke arah yang lebih baik. Maksud prestasi ke arah murid yang ke arah yang lebih baik itu adalah kemenjadian murid. Kemudian prinsipnya adalah memastikan pembelajaran murid, iaitu murid-murid belajar dan bukan diajar semata-mata. Dapat memupuk budaya kolaboratif, iaitu guru bekerja bersama-sama dalam kumpulan bagi mencapai tujuan yang sama. Dan yang ketiganya pula adalah fokus kepada pencapaian, di mana menilai keberkesanan pencapaian serta penambahbaikan dilakukan secara berterusan. Dalam projek yang dilakukan ini, yang dibuat ini, jelas menunjukkan ia menuju ke arah kemenjadian murid. Contoh aktiviti yang dilakukan oleh pelajar adalah aktiviti mix and match. Kalau kita lihat dalam strategis
PLC dia ada banyak strateginya. Dan pelajar telah memilih strategi satu contoh iaitu mix and match. Sekarang kita lihat pula ya keberkesanan KPPB ini. Kan kenapa KPPB ini dilakukan? Ini adalah kita melihat di sini bahawa yang pertama memudahkan urusan kerja kursus. Kita faham bahawa pelajar-pelajar kita dibebani oleh banyak kerja kursus bagi satu semester ya. Ada kalanya lebih kepada 30 kerja kursus yang perlu dibina oleh pelajar. Jadi dengan adanya KPPB ini akan mengurangkan kerja kursus pelajar di mana mereka boleh gunakan satu kerja kursus untuk banyak kursus. Okay. Yang keduanya adalah menjimatkan masa untuk menyiapkan kerja kursus. Ini jelas kelihatan apabila pelajar-pelajar yang kami buat KPPB ini, mereka dapat menghantar tugas dalam waktu yang ditetapkan dan tidak ada tambahan masa. Dan seterusnya, pelajar dapat mengembangkan kompetensi pembelajaran bermakna iaitu 6C. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadilah. Dan jelas dalam slide yang sebelum tadi bahawa kita melihat ke-6 elemen itu dapat dijelmakan oleh pelajar ketika mereka melakukan tugasan. Jadi secara kesimpulannya bolehlah kita katakan bahawa kerja kursus pembinaan RPH berdasarkan subjek major iaitu RBT boleh dibuat bersekali dengan dua kursus ini. Iaitu kedua-dua kursus ini ada tugasan penulisan RPH, makanya pelajar boleh menggunakan RPH satu sahaja buat kemudian boleh digunakan oleh dua kursus ini. Jadi jelas menunjukkan bahawa KPPB yang dilakukan di IPG KPD sangat-sangat berkesan. Sekian, terima kasih.